Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Berita pagi Sarawak edisi Rabu 25 Disember 2024 bersama saya Nusila Talha. Konsep inklusiviti dalam kepelbagaian kaum menjadi kekuatan kepada masyarakat Sarawak yang menjurus kepada penerapan nilai satu keluarga. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar percaya rakyat Sarawak telah menjadi satu keluarga yang sentiasa menjaga kepentingan, kebajikan dan keperluan keluarga yang lain. Beliau memberitahu dengan sokongan rakyatnya Sarawak akan kekal harmoni dengan menghormati budaya, cara hidup dan kepercayaan etnik lain. Sehubung dengan itu, mari kita memaknai peri kepentingan bersatu, menghadapi cabaran yang pelbagai dan meraihkan perbezaan yang ada sebagai keindahan yang mengukuhkan hubungan antara kita. Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi menyatakan demikian dalam perutusan Hari Krismas dan Tahun Baharu 2025. Bersempena perayaan Krismas, beliau turut mengingatkan rakyat agar sentiasa mengutamakan keselamatan di jalan raya. Saya dan isteri serta keluarga ingin mengucapkan selamat Hari Krismas dan Selamat Tahun Baru 2025 kepada seluruh rakyat Sarawak. Dalam pada itu, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi berkata penerokaan terhadap sektor ekonomi baharu membawa impak positif kepada Sarawak. Ia juga meletakkan Sarawak sebagai rujukan serta menarik minat rakan kerjasama baru dalam Malaysia, Asia dan negara-negara maju di seluruh dunia. Beliau bersyukur hasil daripada usaha ini, Bumi Kenyalang sekali lagi telah diiktiraf oleh Bank Dunia sebagai negeri ekonomi berpendapatan tinggi dengan pendapatan negara kasar per kapita $17,000 Amerika pada tahun lalu selepas kali pertama mendapat pengiktirafan tersebut untuk tahun 2022. Pencapaian ini mencerminkan Sarawak berada di landasan yang betul untuk menjadi wilayah yang lebih berdaya saing di peringkat nasional dan global. Sarawak terus komited dalam memacu pembangunan ekonomi melalui pelaksanaan projek infrastruktur besar-besaran. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dalam perutusan Krismasnya berkata bajet negeri telah meningkat 3 kali ganda kepada RM15.8 bilion menjelang 2025 dengan perancangan strategik menjadikan Sarawak sebuah wilayah maju menjelang 2030. Beliau berkata usaha melaksanakan infrastruktur asas seperti jalan raya dan jaringan internet adalah langkah penting dalam merealisasikan aspirasi negeri maju menjelang 2030. As I used to say, business is not as usual for us anymore. Sarawak needs to create an ecosystem that will usher our economy into a new era of technological and economic advancement, much like some countries in the Middle East, which used to be nothing but desert, such as UAE. Beliau menyeru rakyat Sarawak untuk terus bersatu dan bekerja keras untuk Sarawak terus maju makmur. Saya sendiri dan Puan Sri Datuk Amar Jumaini mengucapkan selamat menyambut Hari Krismas kepada seluruh masyarakat Kristen di Sarawak dan selamat menyambut Tahun Baru 2025 kepada semua. Dalam pada itu, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah, memberi komitmen untuk merangka polisi dan inisiatif yang akan memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat. Menerusi perutusan Krismas dan Tahun Baharunya semalam, beliau berkata ini termasuk mempromosikan kesaksamaan jantina, akses pendidikan awal kanak-kanak selain menyokong penyelesaian komuniti dan meningkat sektor kesihatan, keselamatan dan kemakmuran. Kementeriannya juga mahu mencipta masa depan wanita, kanak-kanak dan komuniti mendapat sokongan, sumber dan peluang untuk berjaya. Terminal bas Miri Central yang terletak di Miri Bypass akan mula beroperasi secara rasmi pada 18 Januari 2025 menggantikan terminal bas Pujut yang dijadualkan menamatkan operasinya 17 Januari 2025. Datuk Bandar Miri Adam Yee Siusang menyatakan bahawa pembukaan terminal baharu ini adalah satu langkah signifikan dalam meningkatkan infrastruktur pengangkutan awam di Miri.
Menerusi kenyataan medianya memaklumkan bahawa terminal ini akan beroperasi setiap hari dari jam 5 pagi hingga 11 malam dan dilengkapi dengan pelbagai kemudahan moden bagi memenuhi keperluan pengguna. Antara kemudahan disediakan termasuk 12 kaunter tiket, 12 kedai runcit, 14 platform bas, 2 kafe, ruang menunggu yang luas dan selesa serta tandas awam yang mesra pengguna golongan kelainan upaya. Jelasnya lagi, terminal bas Miri Central ini akan menjadi hub utama bagi bas jarak jauh, bas tempatan, teksi dan perkhidmatan e-hailing sekaligus menyediakan pengalaman pengangkutan lebih baik untuk penduduk tempatan dan pelancong. Terminal ini dijangka berperanan dalam memperkukuh jaringan pengangkutan, menyokong pembangunan ekonomi dan meningkatkan mobiliti masyarakat. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU telah mengenal pasti 18 kawasan hotspot banjir kilat di kawasan Selia Anyar. Menurut Datuk Bandar DBKU, Datuk Hilmi Othman, pihaknya telah melakukan penyelenggaraan dan pembersihan di kawasan terlibat. Antaranya ialah Jalan Tun Ahmad Zaidi, Lorong Kamaliat, Lebuh Cloud Estate, persimpangan Jalan McDougall, Jalan Tun Abang Haji Openg. Itu yang sentiasa selalu banjir kilat ya. Buat masa ini kerja-kerja menyelia peparitan di kawasan ini telah diperhebatkan semenjak 3 bulan yang lepas. InsyaAllah dalam keadaan yang baik, sekiranya ada berlaku hujan lebat yang tidak dapat dikawal oleh kita, maka tempat ini adalah tempat yang akan diberi tumpuan oleh pihak Bandaraya Kuching Utara. Beliau berkata demikian selepas lawatan persediaan banjir operasi pengurusan bencana di depo DBKU di Kuching. Sejumlah 9 aset bersama 30 anggota DBKU serta kemudahan lain sedia digerakkan bagi membantu agensi dan jabatan lain dalam operasi menyelamatkan penduduk terjejas banjir. Mengenai isu banjir kilat di Padang Merdeka Kuching, pihaknya telah bertemu dengan beberapa perunding bagi penyelesaian kepada masalah tersebut. Beliau yakin masalah tersebut akan dapat ditangani dalam tempoh 2 tahun selepas cadangan yang akan dikemukakan perunding kelak. Seorang pengurus sebuah syarikat swasta di Kuching kerugian sekitar RM100,000 selepas terjebak dalam satu penipuan mata wang asing. Menurut Pusruhjaya Polis Sarawak Datuk Manca Atta, ia melibatkan mangsa lelaki berumur 30-an warga Cina yang telah berkenalan dengan seorang individu yang mahu membuat penukaran wang ringgit kepada mata wang Cina. Selepas berurusan untuk satu tempoh melalui aplikasi WhatsApp, mangsa telah terpedaya dan membuat beberapa transaksi sehingga mencecah RM100,000. Mendedahkan kes tersebut kepada media di Kuching semalam, mangsa hanya menyedari ditipu apabila suspek tidak dapat dihubungi awal bulan ini selepas selesai melakukan transaksi. Satu kertas siasatan telah dibuka dan kes kini dalam siasatan. Saya Nomini Yusof dari Prominent Hotel Bintudu ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Natal dan selamat Tahun Baru kepada semua. Saya Sim Pincai, saya mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Hai semua, nama saya Felicia Usunjoni. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Christmas dan selamat menyambut Tahun Baru. Okey, nama kami Naufal dari Prominent Hotel Bintulu ingin mengucapkan selamat Hari Christmas dan selamat Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Wish all Christian Merry Christmas and Happy New Year. Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Kepada seluruh masyarakat Kristian, selamat menyambut Hari Krismas. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.